Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Testing. Apa khabar semua? Diharap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Kalau ada masa tu jom bolehlah join saya live. Apa khabar anda semua? Diharap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. Apa cerita apa cerita ekonomi hari ni? Okey ke tak okey? Apa cerita anda semua? Terima kasih siapa yang join. Jika ada apa-apa soalan bolehlah tulis dekat ruangan komen di bawah. Semalam saya tak dapat live lah. Hari ni ada masa sedikit ni, jom join saya sekiranya sudi. Besok anak dah nak sekolah. Besok dekat Johor sekolah. Dan juga besok dah start sekolah lah. Jadi tak boleh nak tidur lewat sangat. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, nanti ceritalah lebih lanjut tentang kesan domino Bank Rani. InsyaAllah. Tapi sekarang ni kita kena tengok keadaan dulu lah KXP tu apa benda? Boleh bagi salam Tuan Azri. Waalaikumsalam. Jangkaan emas akan naik lagi. Sekarang ni emas tengah naik guys. Emas tengah naik. Sekarang ni kalau tanya saya lah, sekarang ni kalau sebab tu kalau saya pergi mana-mana kan, hari tu saya pergi temankan wife saya lah, dia nak beli emas. Lepas tu pula ramai orang jual emas Ada seorang kakak tu buat bawa satu emas, dia jual lah. Kemudian wife saya tanya, kenapa orang jual emas ni? Saya cakap, you buat terbalik, orang jual emas sebab harga emas tengah naik. You pula pergi beli emas. Itulah. Sekarang ni harga emas tengah naik Saya tak jual emas. Naik sangat ni, semalam 276, hari ni 28. Ya, harga emas sekarang tengah naik. Okey. Saya ingat saya nak buat satu video dah tentang kesan inflasi dan emas. Ramai juga orang tanya tu, cuma masih belum ada kesempatan lah. Semua setakat ni belum ada kesempatan untuk saya buat video tu. 302 per gram. Ui. Sat lagi naik lagi ni. Ayolah. Selagi kalau kita, saya rasa kan pada saya lah, harga emas akan terus naik sehingga at least sekurang-kurangnya sampai hujung bulan ni, sampai Fed mengumumkan sama ada dia akan naikkan interest rate ataupun tak. Okey. Saya rasa dia akan naik sekurang-kurangnya sampai hujung bulan ni. Kalau emas naik bukan USD turun ke? Ya. Dia biasanya dia akan ada sifat berlawan lah. Kalau emas naik, USD akan jatuh. Cuma sekarang ni dia betting lah sama ada emas akan naik ataupun USD akan naik. Dia salah satu je guys. Tapi yang menyebabkan emas naik sekarang ni sebab yalah ada krisis perbankan. Orang pun macam tak confident dengan bank kan. Nak melabur dekat sistem kewangan pun orang takut bank collapse kan. Jadi sentimen tu lebih kepada alternative investment. Contohnya macam gold. Sebab tu kalau kita tengok harga gold naik, sebab bila orang dah kurang confident kepada sistem perbankan, takut nanti kita invest banyak-banyak, simpan duit banyak-banyak kat bank, nanti bank collapse kan. Jadi orang akan pergi ke alternative investment macam gold. Sebab tu sekarang ni harga gold naik. Tapi kita kena tengok jugalah sama ada, macam saya cakap lah, sekarang ni dalam keadaan yang tak pasti kan, banyak benda tak pasti. Tapi disebabkan kenaikan dalam adanya bank yang collapse ni, itu menyebabkan orang semakin membeli gold lah. Sebab orang selalu ada persepsi di mana gold adalah satu investment yang selamat lah. Benarkah jangkaan ada bank US yang akan collapse lagi? Sebenarnya kalau kita nak kata lah, ada tak bank lain yang bermasalah dekat US? Ada, bukan tak ada. Tapi sekarang ni
US pun dia pada masa sama dia melakukan sesuatu untuk menghalang daripada bank-bank jatuh. Sebab tu Federal Reserve dia ada melancarkan satu program yang hari tu saya buat satu video tu, yang mana program tu khusus untuk menghalang bank-bank lain daripada jatuh sama. Ada juga bank lain, contohnya macam kalau tak salah saya, bank ni dinamakan Signature Bank. Okay. Bank tu mungkin akan collapse juga, tapi disebabkan Federal Reserve ada buat satu program ni yang mana bank boleh membuat pinjaman lah. Kalau kata contohnya aset diorang ni bermasalah, diorang boleh buat pinjaman daripada Federal Reserve untuk stabilizekan balik diorang punya aset. Okay. Jadi dekat situ dengan cara tu diorang tak collapse lah. Sebab tu kita kena tengok beberapa hari ni sama ada lagi tak bank yang collapse, tapi keadaan masih belum reda. Sakinah, terima kasih Sakinah bagi saya gift. Jadi macam itulah kita kena tengok jugalah beberapa hari ni sampailah Fed buat keputusan pasal interest rate ni. Tapi at least dalam jangka masa pendek ni gold price akan naik lah. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi data kan guys, ini setakat yang saya faham lah. Kalau kata kita, adakah gold kalis inflasi? Pada saya lah, kalau kita tengok data lah kalau dari segi long term, ya. Dari segi long term kalau kita pegang gold dalam jangka masa panjang, dia adalah lebih bagus sebenarnya. Dia dapat hedge against inflation. Tapi jangan pegang sekejap-sekejap lah. Kalau kita nak hedge kan, HEDGE, orang itu apa ni, orang finance faham lah. Kalau kita nak hedge against inflation, kita kena pegang gold tu dalam jangka masa lama lah. Itu kita boleh. Dia terbukti lah kalis inflasi. Tapi kalau kita pegang sekejap mungkin tak lah. Tapi kalau kita pegang dalam jangka masa lama, je. Tadi ada orang tanya pasal kripto. Kripto pun sama lah guys. Kripto pun dalam keadaan yang tak pastilah sama ada. Sebab apa ni, tengok jugalah, kita kena tengok sampai hujung bulan ni lah macam mana perkembangan dia. Kalau kata, tapi saya yakin lah, saya kalau saya salah saya minta maaf lah. Tapi saya rasa Fed akan terus naikkan dia punya interest rate. Sebab dia akan stick to dia punya initial objective untuk fight inflation. Naim Rahman, terima kasih bagi saya gift. Terima kasih banyak. Salam bang, abang pun trader ke? Tak lah, saya tak trader. Saya bukan trader guys. Saya tak main forex. Ada orang suruh mengajar saya, bang ajar saya forex. Saya tak mengajar forex. Saya tak mengajar forex, dan saya tak main forex. Tapi saya macam dekat video saya ni, saya just explain on the fundamental of how the forex exchange works lah. Macam mana dari segi ekonominya, macam mana forex tu berfungsi. Tapi saya sendiri, saya tak main forex lah. Kalau kata interest rate naik, ada kemungkinan gold akan naik lagi ke tuan? Kalau interest rate naik, okay guys, ini satu soalan yang menarik. Kalau interest rate naik, adakah gold akan naik ke macam mana? Ni ada satu soalan menarik. Cuba jawab soalan kawan kita ni guys. Iqbal Ahmad. Let's say lah, pada hujung bulan ni Federal Reserve kata dia akan naikkan interest rate. Bang, buat topi akan tetapi. Kalau ada topi tu saya namakan sebagai akan tetopi. Akan tetopi. Katalah contohnya kan Fed, contohlah Fed. Okey, kita buat satu hypothetical lah. Contohnya kan, kita andaikan Fed naikkan interest rate pada hujung bulan ni dan dia naikkan dalam kadar yang tinggi. Katalah 50 basis point ataupun 0.5%, apa akan jadi pada gold? Secara logik lah. Kalau benda ni tak berlaku, saya minta maaf lah. Tapi secara teori, apa akan berlaku? Apa akan berlaku guys? Jawab kat situ. Kalau kata hujung bulan ni Fed naikkan interest rate, apakah yang akan berlaku pada harga gold? Bang, ada impian nak buat video sebagai, tak ada setakat ni, tak ada. Secara teorinya macam mana? Sambil-sambil tu bantu saya tap screen guys. Bantu saya naikkan sikit saya punya likes tu pergi 10k ke, baru sedap sikit. Secara teorinya macam mana guys? Boleh tak jawab dekat sini?
Ini satu soalan asas lah. Ini adalah satu persoalan asas guys ini is very basic lah. Kalau sebab apa saya wujudkan saya punya TikTok ni pun untuk bantu you all faham dia punya asas macam mana market berfungsi. Tak adalah you pergi sana, pergi sini asyik orang cong you ataupun kena cong je. Sebab kita tak tahu macam mana market berfungsi. Jadi dalam video, dalam TikTok saya explain you macam mana market tu berfungsi, at least from the theoretical perspective. Saya tak semestinya betul tak semestinya saya betul, tapi at least from the theoretical perspective that how the market works. Okay guys, okay. Tadi saya tengok, saya baca jawapan ni, kebanyakan you all jawab betul lah. Secara teori ni saya explain lah. Secara teori, what will happen, this is the sequence saya explain dia punya sequence Let's say that US naikkan interest rate. Okay, dia naikkan interest rate. What will happen? Kalau US naikkan interest rate, permintaan terhadap USD akan naik. Okay, permintaan terhadap USD akan naik sebab orang akan lebih berminat untuk invest dekat US punya conventional banking ke, ataupun yalah beli US punya bond ke, treasuries ke kan, kalau kata interest rate naik. Okay, jadi kalau interest rate naik, permintaan terhadap USD ni akan naik. Jadi bila secara teorinya, kalau orang ni secara teori guys teori. Kalau orang membeli lebih banyak USD, orang akan memindahkan pelaburan diorang ni daripada gold, pegang gold kepada pegang USD. Sebab apa? Sebab bila kita sebagai seorang investor ni, kita kena buat satu comparison tau. Mana satu yang boleh memberikan pulangan yang lebih tinggi? Jadi orang akan ada spillover effect orang cakap tu kan. Dia ada satu kita panggil sebagai spillover effect. Jadi kalau orang pegang gold, kalau kata interest rate naik, pulangan untuk melabur dalam pegangan USD ni mungkin akan bertambah baik. Jadi orang akan lepaskan gold, orang akan beli USD. Apabila orang lebih banyak beli USD, that's why harga gold akan secara teorinya akan jatuh Okay? Secara teorinya. Dan benda ni pun dah banyak orang buat kajian guys sebenarnya. Sebenarnya dah banyak orang buat kajian dari segi dia tengok dia punya correlation studies kan. Apakah hubungan di antara harga gold dan juga USD. Dan secara kajiannya ni bukan saya cakap sembang apa ni? Sembang ILU tak guys Ni adalah sembang based on research guys Based on research, kalau kita tengok lah dari segi perhubungan korelasi tu, dia you all akan nampak lah. Dan saya pun dah produce, saya rasa 2-3 kali kot saya ada produce satu video yang mana saya tunjukkan lah hubungan korelasi di antara harga gold dan juga USD. Yang mana harga gold dan USD ni dia berhubung secara negatif. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum Sen Gigi. Terima kasih bagi saya gift. Bang, kalau Fed naikkan interest rate tapi orang takut simpan duit dalam bank sebab kes FVB hari tu gold. Okay, that's why lah sekarang ni saya cakap, sekarang ni penuh dengan ketidaktentuan guys. Objektif Fed, sekarang Fed dia ada dua objektif dia ada dua objektif sekarang ni guys. Kita kena faham kedudukan Fed ni. Kedudukan Fed ni sekarang ni, dia nak lawan inflasi. Okay, tapi tiba-tiba pula ada bank krisis berlaku kan. Ya kacau lah kan. Okey, dia nak lawan inflasi tapi bank krisis berlaku. Jadi objektif dia sekarang ni nak settlekan bank krisis dulu. Maksudnya dia nak instill back the confidence. Dia tak nak ada spread macam kata ada contagion effect. Okey, satu bank clash, satu bank collapse, bank lain collapse, bank kedua collapse, bank ketiga. Dia tak nak berlaku macam tu. Jadi objektif utama dia sekarang ni, dia shift back tu kepada macam mana dia nak prevent bank ni daripada collapse. Kalau lah contohnya daripada program yang dia buat ni, ada satu program pinjaman yang dia buat ni, dan kemudian benda tu berjaya menghalang bank collapse ni daripada berlaku, saya fikir dia akan tetap naikkan interest rate. Okay? Sekarang ni penuh, ya betul saya cakap betul siapa ni? Rana cakap. Sekarang ni penuh dengan uncertainty guys. Kalau kata kita betting dekat Bitcoin, kita kata kita yakin bahawa sama juga macam Bitcoin guys Sama juga macam Bitcoin. Kalau kata contohnya
kita sekarang ni kita pegang Bitcoin lah sebab kita rasa harga Bitcoin sekarang mungkin tengah naik. Jadi kita ada confidence yang tinggi nak pegang Bitcoin. Jadi kita pun beli Bitcoin, kita pegang Bitcoin. Boleh jadi kalau tiba-tiba Fed naikkan interest rate, harga Bitcoin jatuh, boleh jadi guys. Kan. So sebab tu saya orang cakap tu kalau dari segi crypto punya investment, saya parking tepi lah. Saya parking tepi, saya tak masuk dalam market dulu. Saya parking tepi. Saya parking tepi maksudnya saya letak dekat wallet dulu lah. Saya tak masuk ke dalam market. Tapi tengoklah keadaan. Kalau kata, tapi saya akan start masuk ke dalam market crypto balik. Saya akan start balik market crypto if the inflation start to go back to the, let's say that to 2 atau 3%. Dekat situ saya akan start main crypto balik. Tapi buat masa ni, bagi saya lah, saya tak tahu bagi you all, tapi bagi saya untuk bermain dalam market crypto sekarang ni is very risky lah pada saya lah. Tapi gold okey. Gold okey. Tapi kalau dia dari segi cryptocurrency is going to be very risky. Bro nak belajar bro pasal stok. Saya tak buka kelas lah. Saya bukan sifu stock market. Saya kalau setakat sembang-sembang biasa ni okey lah kan. Boleh lah sikit-sikit. Nak jadi sifu tu belum boleh lagi lah guys. Kenapa riski bang? Sebab kita tidak tahu. Kenapa riski guys? Sebab kita tidak tahu apakah yang akan Fed buat pada hujung bulan ni. Kalau kata contohnya saya lah. Kalau saya tahu, kalau saya tahu. Saya tahu yang Fed tak akan naikkan interest rate. Kalau let's say lah saya tahu. Kalau saya tahu Fed tak naikkan interest rate, apa saya akan buat? Jadi sekali saya tak tahu. Kenapa saya tak tahu? Sebab ada banking crisis tu. Let's say that kata banking crisis tak ada. Saya pasti the equation is that Fed akan naikkan interest rate. But now saya dah tak pasti sebab apa, ada banking crisis. Kalaulah saya tahu yang kalaulah banking crisis ni tak ada dan saya tahu, saya yakin Fed mesti akan naikkan interest rate, jadi saya tak adalah nak pegang Bitcoin banyak-banyak. If let's say dah saya tahu yang Fed dia tak naikkan interest rate, let's say confirm. Sekarang ni tak ada siapa pun boleh tahu guys. Tak ada siapa pun boleh confirm. Jadi apa yang saya buat adalah saya pun tak boleh nak sure sebab saya pun tak nak rugi kalau saya invest. Jadi saya tunggulah dulu. Bagi mereka yang dah beli Bitcoin awal-awal, kata contohnya diorang dah beli Bitcoin, dah invest kat Bitcoin banyak-banyak, dah beli banyak-banyak dalam jumlah yang besar ni. Kalau let's say lah Fed tak naikkan interest rate pada hujung bulan ni, diorang akan untung banyak. Sebab selepas tu ada kemungkinan besar harga Bitcoin akan naik. Dia akan terus naik. Tapi kalau kata contohnya Fed naikkan interest rate, boleh jadi orang yang pegang Bitcoin ni akan terceduk. Boleh jadi. Date Fed ni kalau tak salah saya lebih kurang dalam 22-23 kalau tak saya. Itu dia akan buat dalam satu meeting yang dinamakan Federal Open Market Committee. Ataupun FOMC lah. So kalau kata katalah saya lah kan, kata kalau saya contoh saya pegang Bitcoin banyak-banyak guys sekarang ni. Kata saya daripada lepas berita tu habis keluar je berita, tiba-tiba berita kata Fed naikkan interest rate. Kalau saya as an investor dekat Bitcoin, saya akan jual Bitcoin cepat-cepat pada masa tu juga. Sebab saya takut terceduk. Kalau saya lah. Okay guys, bantu terima kasih kepada siapa yang tap screen tu. Okay guys, sambil-sambil tu kalau you all berminat nak dapatkan baju saya ni, boleh klik dekat saya punya shop tu. Dan saya juga ada keluarkan satu buku guys iaitu 21 kunci ni. Kalau nak dapatkan buku ni, boleh juga dapatkan dekat TikTok shop saya. Alright, sekarang ni saya dipahamkan TikTok memang bagi diskaun kepada buyer-buyer yang baru kan. Jadi kalau kata this is the first time you beli kat TikTok ni, boleh dapatkan sama ada buku saya ni ataupun baju saya lah. Lagi satu, buku ni actually buku yang saya mengisahkan saya punya story lah. Dia lebih kepada story saya lah. Macam mana saya boleh buat bisnes pada 7 tahun yang lepas lah. Start daripada 7 tahun lepas saya start, dan saya ceritakan dekat buku ni lah.
Dan mungkin ada banyak benda yang you mungkin rasa pelik dekat buku ni, tapi itulah hakikatnya yang saya buat lah. Okay? Jadi kalau siapa yang berminat tu boleh dapatkan buku ni. Okay? Tuan boleh cerita apa kaitan USD, WTI, minyak mentah. Okay, kalau pasal minyak ni guys, saya kurang pakar. Saya mengakulah bahawa kalau kata apa ni WTI, WTI saya kurang pakar lah. Brad apa ni? Saya boleh katakan saya kurang pakar lah kalau pasal minyak. Pergerakan minyak, saya mengaku saya tak expert sangat. Okay? Jadi saya tak nak komen sangat lah pasal minyak. Bang, GDP per capita atau HDI untuk kemajuan sesebuah negara? Pada saya, kalau tanya saya lah, saya lebih prefer kepada GDP per capita. Tapi kalau kata kita biasa melihat kepada saiz ekonomi tu, kita pergi kepada GDP dululah. Sebab GDP ni sentiasa digunakan sebagai pengukur saiz ekonomi sesebuah negara. Kalau kata kita nak tengok sama ada ekonomi tu berkembang atau tak, the first economic indicator biasa kita gunakan GDP lah. Tapi you all tahu kan sebenarnya dia ada dua, satu GDP, satu GDP, satu GNP. Satu GDP iaitu Gross Domestic Product ataupun bahasa Melayu dia KDNK lah. Satu lagi adalah GNP, Gross National Product ataupun KNK. Dia dua ni ada berbeza lah. Tapi biasanya kita akan ambil GDP lah. Bang, ECB akan European Central Bank akan naikkan rate kan? Dia dah naikkan dah guys. ECB dah naikkan lah 50 basis point. ECB dia tak kira, dia naikkan, dan kadar kenaikan dia tu 50 basis point, tinggi guys ECB naikkan. Itulah that's why saya cakap banyak benda tak pasti guys. Kita tak tahu sama ada mungkin Fed akan ikut langkah ECB naikkan interest rate dia orang kepada 50 basis point. Itu pun kita tak tahu. Banyak uncertainty sekarang ni. Uncertainty ni disebabkan oleh SVB lah. Kalau kata let's say SVB ni tak wujud, masalah krisis SVB ni tak wujud, saya confirm dia akan naikkan interest rate. Okay. Mana-mana yang pegang US dollar tu korang standby lah, korang boleh pegang. Tapi kalau kata sekarang ni saya dah tak pastilah. Saya dah tak boleh cakap saya pasti sebab ada banking crisis ni. Bang, apa sebenarnya terjadi pada SV Bank? Oh, saya dah produce juga lah video pasal Silicon Valley Bank tu. Silicon Valley Bank ni masalah dia simple je guys. Dia bagi orang hutang, dia macam ni lah, dia bagi orang hutang, orang tak dapat nak bayar balik dekat dia. Lepas tu pula investment dia banyak kepada tech company. Tech company pula sekarang ni tengah down. Jadi tech company tak dapat nak bayar hutang. Bukan saja itu saja, tapi dan lagi satu, tech company pula banyak keluarkan duit, withdraw duit daripada SVB. Jadi disebabkan itulah SVB ni senang cerita dia tak cukup duit lah dekat dia punya aset. Jadi bank ni dia ada dua guys. Mana-mana company pun guys kalau kita nak tengok kesihatan company, number one sekali kita kena tengok dia punya balance sheet. Kan? Apa bahasa Melayu kita panggil balance sheet? Nombor satu kita kena tengok balance sheet. Balance sheet akan melihat, baru kita nampak kesihatan company tu kat mana. Baru kita nampak kesihatan bank tu kat mana lah. Jadi dekat balance sheet ni dia ada asset dan juga liability lah. Mana-mana company pun, selagi asset dia boleh cover dia punya liability, okey, tak ada masalah. Satu company tu, mana-mana company dia akan start bankrupt apabila asset dia tak dapat cover liability. Sama macam Silicon Valley Bank lah. Jadi dia pinjam, dia bagi pinjam dan dia tak dapat nak cover. That's why dia jual dia punya bond. Sebelum dia collapse tu dia jual bond dia. Tapi itu pun jual pada harga rugi lah. Tapi dia mesti tak dapat diselamatkan. Penyata kira-kira, betul lah guys dalam bahasa Melayu balance sheet tu dipanggil penyata kira-kira, betul ke? Salam bang, kemelesatan ekonomi berlaku ke tak dekat Malaysia? Rasa macam biasa je. Bukan ke kerajaan dah bagi statement yang mengatakan bahawa Malaysia akan berjaya mengatasi kemelesatan ekonomi. Tapi kalau saya tak boleh nak cakap pastilah guys Pada saya lah, kalau tanya saya lah secara jujurnya,
ia masih dalam keadaan tak pastilah. There's no such thing as certain lah. Sebab apa guys, sekarang ni ekonomi US pun dalam keadaan yang tak tentu. Dan biasanya lah, kalau kata let's say US goes into recession, US mengalami kemelesetan ekonomi, normally kita pun tak dapat lari daripada kemelesetan ekonomi. Jadi kita haraplah supaya US tak pergi jatuh ke dalam kemelesetan ekonomi. Sebab biasanya lah kalau kita tengok dari segi sejarahnya, dari segi datanya, bila US masuk ke dalam kemelesetan ekonomi je, kita pun kena. Jadi kita tak boleh nak cakap for sure, certain, pasti yang kita boleh lepas daripada economic recession. Kalau saya jadi menteri ekonomi, saya tak akan cakap macam tu lah. It's very dangerous. Sebab from historical past, kita memang kalau US jatuh ke dalam recession, kita akan jatuh ke dalam recession. Okay, itu adalah dari segi data lah. Benda itu kita tak boleh nafikan. Jadi kalau kata kita harap lah, sekarang kita harap lah US tak jatuh ke dalam kemelesetan ekonomi. Kalau US jatuh ke kemelesetan ekonomi, boleh jadi kita pun akan kena juga. Yem, bang, apa perkembangan ekonomi US? Maaf lambat masuk live. Perkembangan ekonomi US sekarang ni banking crisis lah. Jadi kita harap diorang dapat mengatasi lah banking crisis ni. Supaya diorang dapat stabiliskan. Saya harap lah sebagai seorang warga negara Malaysia lah kan. Dan juga seorang investor yang kecil-kecilan lah. Saya harap US secepat mungkin dia dapat fight inflation, turunkan inflation tu kepada dia punya target iaitu 2%, supaya apabila US berjaya, apabila inflation dekat US start jatuh kepada 2% je, banyak benda akan stabilize semula guys. Okay. Banyak benda akan start to stabilize balik, normalize balik. Tapi selagi inflation tu tak pergi kepada 2%, jadi selagi itulah kita berada dalam ketidakpastian ni. Apa pandangan tuan tentang polisi kerajaan Malaysia terhadap impak ekonomi terkini dan masa depan? Okay, bagi saya sekarang ni, kerajaan Malaysia, apa yang dia orang buat sekarang ni memperbetulkan kita punya domestic ekonomi dulu. Dan juga apa yang saya nampak sekarang ni, kerajaan yang sedia ada, dia bersungguh-sungguh untuk menarik pelabur asing masuk ke Malaysia lah. Dan kita pun dah nampak lah beberapa syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat gergasi dah start masuk ke Malaysia. Alhamdulillah lah guys. Tak kira lah kita dalam kes ni kita kena ketepikan lah fahaman politik kita. Mana yang bagus tu kita sokong je lah kan. Lagi satu, sebenarnya guys, sekarang ni bukan mudah untuk sesebuah negara tu tarik foreign investor masuk. Macam baru-baru ni Tesla masuk. Lepas tu Amazon masuk kan. Baguslah untuk kita kan. Jadi untuk investor-investor ni masuk, kita kena baiki dulu ekonomi kita. Dari segi rasuahnya kenalah orang cakap tu jatuh, rendah kan. Dari segi transparansi urusan kerajaannya kenalah baik. Barulah kita boleh tarik pelabur asing. Kalau kata contohnya kita pun masih dalam kelang kabut, dari segi corruption tinggi, macam manalah investor nak yakin dengan kita kan. Saya pernah bekerja dekat corporate dulu kan guys. Saya faham, saya tahu macam mana company-company luar ni yang dia bawa investment berjuta-juta ringgit, beratus juta, macam mana dia nak masuk ke negara kita. Saya pernah terlibat sama sebenarnya. Sebab apa? Saya tahulah. Sebab sebelum dia orang masuk ni kan guys, dia orang bukan pakai masuk je macam tu. Sebelum dia orang masuk ni, dia orang mengupah dulu konsultan-konsultan yang international level. Contohnya macam Boston Consulting. Saya pernah bekerja sama dengan Boston Consulting. Dia orang study dulu market kita guys. Dia orang study dulu. Dia orang study dari segi transparansi urusan kerajaannya macam mana. Dari segi, semua tu dia orang akan masuk ke dalam dia orang punya consideration sebelum dia buat keputusan untuk melabur. Bukannya dia pakai melabur, dia datang macam gitu je, tak. Jadi kita kena baiki dululah environment ekonomi kita, baru kita boleh tarik pelabur ni masuk. Jadi saya percayalah, salah satu perkara yang diutamakan oleh kerajaan buat masa ni adalah menarik pelabur asing. Tak kala kita dalam bertahun-tahun ni kita fail untuk tarik pelabur asing yang, tapi kita bukan nak tarik pelabur asing yang sembarangan guys. Kita nak tarik pelabur asing yang berkualiti tinggi lah. Contohnya
Dia orang bawa masuk teknologi ke negara kita. Macam contohnya Tesla masuk, baguslah kan. Lepas tu Amazon masuk, baguslah. Kita nakkan company-company macam ni lah. Jadi kita harap benda ni dapat terusan lah. Benda yang baik-baik kita support je lah. Kan? Kalau kita asyik nak fikir pasal semua benda nak dipolitikkan, susah lah. Amazon and Tesla tu dekat Kedah ke? Tak adalah, bukan dekat Kedah kan. Tuan betul ke cakap Fed? Tuan betulkah orang cakap yang Fed tu dapat nasihat dari YB dari Malaysia untuk cetak banyak duit? Siapa tu? Guys, saya nak tanya you all Mak Jagon tu siapa? Guys? Mak Jagon tu siapa? Selalu saya dengar dekat saya punya komen Mak Jagon tu siapa guys? Saya tak kenal dia lah. Mungkin nanti tu mungkin korang boleh explain dekat sini. Mak Jagon siapa guys? Wan Faizal yang bersatu tu guys saya tak kenal dia. Oh, okey. Baru saya faham. Wan Faizal. Saya tak kenal lah. Orang cakap saya tahu Wan Faizal tu yang mana, tapi saya tak tahu kenapa dia dipanggil Mak Jagon. Kenapa dia dipanggil Mak Jagon? Memang itu nama ni Dia memang pernah keluarkan statement suruh ni ke? Cetak duit ke? Saya tak pasti guys. Apa-apa aje lah korang ni. Oh, dia kata media putar balik ayat dia sebab dia suka perkataan macam Datuk Seri Anwar Ibrahim unik tapi tak kena. Dia cetak duit banyak-banyak. Gelaran orang bagi. Ya itu saya rasa kalau dia Oh, dia pernah keluar statement cetak duit ke? Nanti saya carilah. Dia buat basikal lepas tangan. Oh, dia pernah suggest. Saya tak pernah baca pun berita tu, pernah guys Ada VTT dia. Oh. Abang nampak muda lah, aspirasi. Oh, saya banyak bersenam guys. Banyak bersenam. Kena banyak bersenam. Bang cuba buka Facebook dia mesti join meeting dengan komunis. Ya ke? Ada artikel pasal dia. Oh, okey. Nanti saya carilah pasal dia. Saya tak pasti. Itulah orang cakap macam Mak Jagon suruh print duit Mak Jagon. Saya tak pasti Mak Jagon ni siapa sebenarnya. Yalah, saya bukan orang politik sangat kan. Saya pun tak sure lah. Tapi tak apalah, saya akan tengoklah. Tengok apa ni? Tengoklah dia punya tu. Kalau korang ada VTT tu boleh tag saya sekali Jangan masuk politik bang, boleh stres ya. Betul. Saya yang tak masuk politik ni pun boleh stres. Kena fitnah lah. Halah. Nak fitnah aku, aduh. Apalah yang aku buat. Saya yang tak komen. Saya yang tak masuk politik ni pun boleh stres. Lagi orang yang dalam politik tu. Sebab itulah saya sebenarnya saya tak nak buat video yang ada sentimen politik ni. Saya tak nak buat video guys. Nanti mudah sangat saya ditarik. Mudah sangat ditarik ke lembah politik. Itu yang tak syok lah kan. Kecam kutuk tu biasa. Fitnah tu lebih biasa. Itulah. Bang, suara slow sangat. Slow ke? Okey kan ni kan? Apa pendapat abang tentang vending machine bantu IPR? IPR tu saya dah buat video guys. Boleh baca IPR tu. Bagi saya lah, benda-benda yang bagus tak ada komplain lah. Kasih jalan je lah kan. Politik dan ekonomi berpisah tiada. Pasal IPR tadi, vending machine tu saya pernah buat video guys. Nanti boleh tengok-tengok. Siapa yang miss tu boleh tengok-tengok video saya lah. Saya dah pernah buat video. Politik dan ekonomi berpisah tadi memang betul. Dia tak boleh berpisah. Sebab semua dasar-dasar ekonomi ni diputuskan melalui politik kan guys Sebab itulah kita tak boleh nak pisah. Cuma kita kena kontrol lah benda tu supaya tak keterlaluan. Bang dah kahwin ke?
mata wang RM rendah dari mata wang BAT. Sedangkan alamak terlepas lah. Kalau ikut Bro Nazi buat live atau TikTok sangat neutral, siapa rasa? Yalah kan. Saya cuba seneutral yang boleh lah Bang orang Johor ke? Ya, saya orang Johor. Bang, kenapa apa punca kejatuhan ekonomi negara? Rasuah. Macam mana nak jadi financial freedom? Ada tips tak? Okey, betul-betul dia macam ni lah guys. Financial freedom ni kita kena cari sesuatu yang boleh tingkatkan kita punya income lah, kan. Kita dua je, sama ada kita nak berjimat ataupun kita nak tambah kita punya income. Okey. Jadi saya pilih untuk saya tambah saya punya income lah, kan. Kalau apa pun financial freedom, it must go back to untuk kita increase kita punya income yang sedia ada, baru kita boleh keluar. Kalau kita jimat, setakat mana yang kita boleh jimat, kan. At the end of the day, kita kena tambah pendapatan kita lah. Itu je caranya guys. Abang biasa jumpa Dr. Muhammad Khalid ke? Tak pernah, saya tak pernah jumpa dia. Dia lain lah, dia pakar ekonomi level tinggi, saya ahli ekonomi level TikTok je. Rakan tetapi Bang, kementerian mana abang rasa paling susah buat seorang menteri kalau di tempat mereka? Mana yang paling susah sekali Perdana Menteri lah. Bang dah jumpa siapa yang cakap hari tu tag berapa kandang kuda tu? Yelah, saya tak tahulah berapa. Saya tak ingat lah komen dia. Dia ada komen saya pasal tu lah, tapi saya tak payahlah guys attack dia, nanti kesian dia. Saya pun tak nak orang attack dia, kan. Tak payahlah, kan. Saya kalau komen-komen yang negatif ni, saya tak nak reply. Saya tak nak reply directly dekat dia lah, biar nanti orang nampak profile dia semua, kan. Saya tak nak lah, sebab saya bukan nak malukan orang, kan. Tapi saya bercakap tu just untuk bagi pengajaran kepada orang lain je, tu je, kan guys. Tapi semenjak saya buat TikTok ni, ramai orang kecam saya guys. Bukan tak ada, ramai, kan. Ada yang bagi saya, dulu saya ada cakap pasal EPF, kan. Ada beberapa orang lah marah saya, kan. Tak apalah, kan, nak buat macam mana. Benda tu kita nak macam mana. Saya bercakap pun based on fakta je. Kalau tak suka boleh block lah. Bang, bila Fed rasa naikkan interest rate? Saya rasa dia akan naikkan interest rate ujung bulan ni. Bang, negara yang lagi elok pinjam dari IMF OKWSP. Bang, negara elok pinjam dari IMF atau KWSP? Kau rasa? Of course lah, mestilah KWSP, kan. Kerajaan kita pun memang dah banyak minjam daripada KWSP dah guys. Sebab apa? Itu adalah pinjaman dalam negara, dan dia rasa dan dia lebih selamat lah. Dia macam pinjam dengan adik-beradik, kan. Kalau kita pinjam dengan IMF, bukan senang guys. Kita nak pinjam dengan dia syaratkan dulu. Maksudnya dia syaratkan kita dulu. Okey, kau nak pinjam dengan aku okey, aku bagi kau syarat, kau kena ikut. Kau kena potong subsidi, kau kena buat ni, kau kena buat tu, baru aku bagi kau duit. Itu kalau IMF lah. Sebab tu kita nak pinjam duit dengan orang luar ni bukan senang guys. Jadi apa yang ada dekat EPF kita tu pun untuk pembangunan negara kita. Jadi the moral of the story-nya, janganlah sampai EPF tu bungkus lah. Janganlah sampai EPF tu bungkus. Kan. Dah keluarkan beberapa kali tu cukup lah. Jangan sampai bungkuskan EPF. Pinjam dengan kuap. OPR dari Fed bila keluar bang? Kalau tak salah saya dari antara 22 hingga 23. Mungkin selepas 22 atau 23 Mac ni. Macam tu lah lebih kurang. Kena tengok selalu berita lah. Masa Anwar jadi Menteri Kewangan, dia yang suggestkan pinjam daripada IMF. Ini yang mana betul sebenarnya? Saya tidak begitu pasti guys. Saya tidak begitu pastilah. Bang, betul ke kalau Fed naikkan interest, BNM juga naikkan?
Ni soalan bagus ni. Okay guys, apa akan jadi kalau kalau kita tengok dari segi data lah kalau setiap kali Fed naikkan interest rate, biasanya bila Fed naikkan interest rate, BNM pun akan naikkan interest rate. Biasanya. Rakan tetapi dia pun bergantung juga kepada keadaan ekonomi domestik kita. Kan? Contohnya macam sekarang ni kan, kalau kita tengok Fed naikkan interest rate tapi BNM dah 2 kali hold kenaikan dalam interest rate tu. Dia dah 2 kali guys hold. Okey. Fed dah naikkan tapi dia hold. Kenapa? Sebab kadar inflasi domestik kita masih terkawal. Tapi dia tengok juga perkara-perkara lain lah kan. Tapi kalau saya rasa lah sekarang dia naikkan interest rate lagi, dia naikkan OPR lagi, ramai terduduk guys. Okey. Dah lah EPF tak keluar kan, dah lah orang marah pasal EPF satu. Naikkan pula OPR lagilah susah ni. Bergantung dengan inflasi, bergantung pada inflasi. Okey. Saya staff boosted. Abang ekonomi Cina terjejas juga ke? Sekarang ekonomi Cina masih, sekarang saya rasa ekonomi Cina sekarang mungkin tengah pick up lah, tengah cuba naik balik lah. Bang, kalau domino effect yang berlaku dalam perbankan, skim pencen terkesan ke? Skim pencen tak terkesan lah. Sebab dia dalam sistem perbankan, dalam skim pencen tak terkesan. Tapi jangan risau lah guys. Pada saya kalaulah US punya bank collapse, saya tak rasa bank Malaysia akan collapse kan. Kalau kita tengok dari segi sejarah pun tak pernah berlaku. Kalau kata contohnya macam tahun 2008 pun yang mana US punya bank ada beberapa bank yang collapse pun, bank kat Malaysia okey je, steady je kan. Kalau kata bank collapse biasanya dia tak pergi berjangkit ke sini lah. Bank run Cina tahun lepas sebab apa bang? Oh, ada bank run Cina Saya tak pastilah. Bank apa tu? Tapi Cina ni dia, kerajaan Cina banyak duit guys. Chelsea, yes, Chelsea. Malam ni game Chelsea Serius ke? Malam ni game Chelsea Peringkat jaminan pelaburan ASB, apa nasib jika kekuatan ekonomi jika sampai ke Malaysia? ASB tak terkesan. Kalau ASB still ASB, cuma persoalannya dari segi dividen je. Dari segi dividennya biasalah guys, kalau kata contohnya maksudnya adakah kalau kita nak kata ASB tu akan terjejas, taklah kan. Tapi dari segi dividen, pulangan dividen dia bagi kepada kita tu mungkin akan terkesan lah. Mungkin dia tak boleh nak bagi kita dividen sebanyak yang sepatutnya lah, sebab yalah keadaan ekonomi macam tu kan. Tapi kalau nak kata dia terjejas, taklah. Sebab kita pun dah pernah melalui beberapa siri kemelesetan ekonomi. Adakah sebab fund ASB terlalu besar menyebabkan dividen menjadi rendah? Tak. Guys, kita kena faham dalam satu, apabila kita berjaya kembangkan kita punya fund ni, itu sebenarnya lagi bagus sebab kita boleh scale up kita punya investment. Kan? Kita boleh scale up kita punya, itu namanya kita scale up. Contohnya macam ni lah. Contohnya kita ada 1,000, kita invest dekat satu investment yang bagi pulangan sebanyak katalah 5%. Kita ada RM1,000, kita dapat pulangan 5%. Mana lagi banyak? Kalau kita invest 100,000, kita dapat pulangan 5%. Lagi banyak kita dapat 100,000 kan? Itu yang kita namakan sebagai scale up investment. Sebab tu dah ada setengah orang ni dia boleh leverage kan dia punya investment. Itulah sebabnya kalau kita boleh scale up kita punya investment, lagi bagus, lagi banyak kita boleh dapat. Betul tak guys? Jadi kalau kata dari segi fund semakin besar, fund semakin bagus lah sebenarnya. Sebenarnya yang dividen ni pula dia bergantung kepada keadaan ekonomi. Dividen lebih kepada bergantung kepada keadaan ekonomi lah. Kalau kata keadaan ekonomi slow down, syarikat banyak company pun tak dapat nak buat profit kan. Jadi pelaburan-pelaburan yang dibuat dekat belian saham yang
Yelah, dia beli saham company-company tertentu, disebabkan profit tak dapat dia buat, saham pun tak boleh nak perform. Jadi disebabkan tu pun dividen tak boleh nak bayar banyak lah contohnya. Bang, buat kelas saham boleh tak? Saya tak ajar kelas saham lah guys. Saya belum lagi terfikir nak buat kelas apa-apa lah. Saya setakat sembang biasa-biasa je dekat TikTok. Nanti kalau saya buat kelas tu, kelas ni nanti sifu-sifu lain marah pula kan. Tak adalah guys, saya gurau je lah. Saya tak ada buat apa-apa kelas, tak ada plan lah buat apa-apa kelas setakat ni. Okay guys, apa ni, setakat ni lah saya punya live pada malam ni. Kalau ada apa-apa nanti boleh komen dekat video saya. Okay, mungkin insyaAllah besok saya akan live lagi lah. Besok anak saya sekolah dekat Johor, start persekolahan esok. Jadi saya tak boleh tidur lambat-lambat lah. Besok nak bangun pagi kan, nak hantar anak sekolah. Tapi Alhamdulillah lah, sebab besok hari Ahad, banyak parent dapat cuti kan. Jadi besok dah start persekolahan, jadi itulah saya tak boleh tidur lewat lah malam ni. Apa pun saya ucapkan terima kasih guys kepada sesiapa yang sudi temankan saya live malam ni. Okey, semoga anda semua dimurahkan rezeki. Terima kasih kepada siapa yang sudi support baju saya dan juga siapa yang dah membeli buku saya ni. Saya nak ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat kepada anda lah. Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa lagi kalau ada saya ada masa. Semoga semua dimurahkan rezeki. Okey, Assalamualaikum.